A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin saya ucapkan kepada semua penonton. Tanyalah Ustaz setulus ikhlas. Anda bersama dengan saya Dai Aiman dan saya Dai Hadari. Alhamdulillah Aiman sihat Aiman ya. Alhamdulillah sihat. Paling penting kita cerialah di awal pagi Syawal ini. Paling penting insya-Allah moga-moga kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sama-sama kita bertakbir Aiman ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Membesarkan Allah di pagi Syawal ini, subhanallah, banyak hikmahnya. Dan paling penting Aiman, kita semua sedia maklumlah bahawasanya Syawal kali ini kita sambut dalam keadaan yang lain daripada yang lain. Betul, norma baru. Tapi walaupun norma baru, tetap pakaian berwarna-warni juga. Itulah. Penonton kita pakai baju colour apa hari ni? Ya, insya-Allah mudah-mudahan walaupun dalam keadaan kita sambut dalam keadaan sederhana, tapi keceriaan dan kemeriahan itu ada insya-Allah. Dan cumanya bila sebut tentang apa yang kita alami lain daripada yang lain ni Aiman, sebenarnya para penonton juga mungkin agak lain. Kita sendiri pun merasainya Aiman. Bersiaran dengan cara yang lain, topik-topiknya pun menyentuh isu itu, isu ini berkaitan dengan COVID-19. Betul. Dan situasi Perintah Kawalan Pergerakan, terutama sekarang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini juga sebenarnya banyak menimbulkan kesan kepada kita, terutamanya raya kali ini ada yang tak dapat nak pulang ke kampung. Saya pun sedih ni. Tapi yang sedihnya lagi adalah ada yang cuba nak membolosi tu. Allahu Akbar. Tapi terpaksa U-turn lah. Tak apa, kita bersabar sikit. Sebab apa? Kita mematuhi perintah. Tak apalah, macam hari ni ada kelainan juga. Hari ni kita ada kuih dan muih beraneka macam. Makanlah jangan hanya dipandang. Itu dia. Saya bila sebut tentang makan ni, tadi saya rasa takut je. Hari ni rasa lain sikit. Lepas solat subuh boleh ke makan ni? Masih lagi. Was-was tu ada. Tapi boleh ke tidak ni? Boleh. InsyaAllah. Hari ini, Aiman, kita akan bincangkan satu tajuk yang sangat istimewa berkaitan dengan Aidilfitri ni. Apa tajuknya tu? Kejap lagi kita kongsikan. Cumanya, para penonton sekalian, alangkah baiknya kita kongsikan statistik terkini berkaitan dengan COVID-19 di Malaysia. Aiman? Ya, kes baharu 48 orang. Dan kes sembuh baharu 53 orang dan alhamdulillah tiada kes kematian baharu. Ya, itu dia statistik yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi Hadori, hari ini kita berdua je ke? Tidak. Sebenarnya topik kita hari ini iaitu Aidilfitri, cabaran baharu. Apa cabaran baharu itu? Apa jenis cabaran? Macam mana nak menanganinya? InsyaAllah akan dikupaskan oleh tetamu yang kini dah berada di studio bersama dengan kita, Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Hadari Aiman, sihat ya? Baik, alhamdulillah sihat. Bila Aidilfitri ni Ustaz, kita kena sebut Aiman ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, betul. Minna wa minkum taqabbal karim. Insya-Allah. Saya sebenarnya suka ni rancangan pagi ni sebab satu tak boleh balik kampung. Jadi bila tak balik kampung, mak saya di kampung seorang. Jadi maknanya mak dapat bertemu di TV pun jadilah. Dapat tengok di TV jadilah macam anak mak ni balik jugalah. Balik ke dalam TV. Jadi macam mana suasana raya Ustaz pada tahun ni Ustaz? Dia semestinya berbeza sebenarnya. Semestinya berbeza sebab dia kalau nak ikutkan fadilat kelebihan raya tetap sama. Cuma adat dia sajalah. Mungkin kita ada juga kunjung-kunjung tapi penjarakan dijaga. Tengok kita punya kuih muih ni pun ada sanitizer. Jangan budak-budak tu silap makan. Jangan. Dia kata ni air laici kan pak cik. Jangan. Maknanya tetap adalah ketupat, rendang sebagainya tetap ada. Cuma kita jaga seperti mana yang telah dimaklumkan pihak MKN dan juga pihak kerajaan pemerintah kita. Baik Ustaz. Aidilfitri kali ini lain daripada yang lain. Kita dah sebut tadi bagaimana ada cabaran-cabaran yang kita dah lalui Ustaz. Ya, betul. Dan insya-Allah akan ada kupasan daripada Ustaz sebentar lagi bagaimana cabaran baharu itu sebenarnya. Cumanya kita nak saksikan bingkisan yang disediakan oleh pihak penerbitan. Jadi para penonton sekalian, mungkin Aiman kita boleh sama-sama saksikan. Jom.
inilah keadaannya bila mana frontliner kita ni, abang-abang rider kita, abang-abang polis, kakak-kakak nurse kita ni yang bertarung nyawa untuk mempertahankan negara tu. Allahu Akbar. Bila sebut tentang barisan hadapan, petugas barisan hadapan ni, sebenarnya kami di sini di studio memang sangat-sangat kagum dan kita betul-betul tabik hormatlah. Ucap jutaan terima kasih tu kan. Pengorbanan mereka, kalau kita terasa pengorbanan kita dah besar, tetapi mereka bagaimana berada di barisan hadapan yang pelbagai risiko menanti, namun mereka tetap terus tabah dan amanah menjalankan tugas Sambil menunggu orang kata apa, meninggalkan anak isteri dan sebagainya. Tapi kalau di masjid tu, kalau kita dapat lihat biasanya imam akan cakap apa, rapat-rapatkan soft, tapi sekarang ni jarak-jarakkan soft ya. Ini satu norma baru yang mungkin kita bincang hari ni. Bila sebut imam juga, dan selain daripada abang-abang yang menghantar makanan, kita ada juga petugas-petugas baru, iaitu Ustaz kita ada juga Tok Imam segera. interim. Tiba-tiba pula jadi imam Ustaz. Jadi Ustaz, sebagai permulaan untuk topik kita hari ini, Aidilfitri cabaran baru ialah dengan adik imam siap baru pun ada Ustaz. Jadi macam mana Ustaz memandang bagaimana COVID-19 yang menyerang ini sebenarnya menimbulkan satu kesan yang berbeza lain daripada yang lain, terutamanya Aidilfitri kali ini ada cabarannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dinda saya Da'i Hadari, Da'i Aiman dan semualah rakan-rakan penonton, ibu ayah yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih pada semua rakan-rakan kru penerbitan dan tak lupakan ibunda saya lah. Duhai bunda. Dah tak payah. Sambung tengok YouTube lah, cukup lah. Ni bukan rancangan menyanyi. Baru dah masuk muzik tu Ustaz. Tak boleh. Ramai meleleh di rumah lagi. Dia sebenarnya raya ni sama ada Ramadan yang baru kita tempuhi maupun Syawal yang sedang kita berada pada pagi ini, sebenarnya dia adalah satu tempoh yang sama sebenarnya. Sama dari sudut apa? Fadilat, kelebihan dan juga apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Yang bezanya ialah adat saja. Adat je yang lain. Macam Ramadan yang sudah. Yang orang kita yang dia terkenang-kenang benda apa? Bazar, more. Jadi bila kali ni tak ada more sendirilah di rumah. Bazar pun tak ada. Jadi dia adat saja perkara tu. Fadilat maknanya diampun dosa, malam Lailatul Qadar, itu semua sama saja. Setiap tahun. Setiap tahun dia tak ada Roblox tahun ni yang malaikat tak boleh turun. Kalau kita ada Roblox tahun tak ada. Dia sama ya, sama. Begitu juga dengan sambutan Syawal. Syawal pun sama aja disambut macam tahun-tahun sudah. Bezanya ialah adatnya saja, iaitu mungkin kita kebiasaan kita ada kunjung-mengunjung yang dalam kuantiti yang lebih ramai, ada open house, open sana, house sini, di sana sini. Jadi pada tahun ni kita ada norma baru yang kita perlu absorb, yang kita kena faham, yang kita kena tempuhinya, laluinya juga dengan sebaiknya. Tapi prinsip raya jangan dilupakan. Prinsip raya jangan dilupakan. 3 prinsip utama raya yang disebutkan ulama, iaitu pertamanya, raya ini adalah Yaumul Farah wal Istibsyar wa Zinah. 3 perkara. Pertama saya ulang Yaumul Farah. Farah maknanya gembira. Hari yang gembira. Setengah ulama kata walaupun baru pemergian orang tersayang, tetap kena gembira. Kena gembira juga, kena seronok, kena happy juga. Ada orang kadang takbir raya meleleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang hingu dia tarik sekali. Tak boleh. Satu taman dengar dia punya surau takbir raya dengan sedih. Tak boleh. Maknanya kena gembira sebab Allah suruh kita gembira. Raya ni sunat bergembira. Bukan bergembira ketika bersunat. Itu lain. Ada sunat. Seronok pun dapat pahala lah. Jadi maknanya ini peluang kena ambil. Itu yang pertama, Yaumul Farah. Yang keduanya, Yaumul Istibsyar. Hari yang kita kena sebar luaskan kegembiraan. Berita gembira. Taqabbalallahu minna wa minka wa minkum ke apa? Bagi ucapan saya. Bagi ucapan. Sebarkan. Dulu kad raya. Sekarang tak ada dah. Kita WhatsApp ya. Kadang edit hak kawan bagi. Pantun yang sama pusing. Nama je tukar. Tak apa, menyebarkan kegembiraan. Dan yang ketiganya wazina, berhias. Hias di mana? Rumah berhias, kita pun berhias juga. Ni saya pun hari ni dia panggil pin belacan, dia panggil warna ni. Pin belacan. Pin dusty ke belacan apa nama saya tak. Kalau favorite orang perempuan ni Ustaz. Orang perempuan suka nah. Ini kain bini aku apa ni? Tak apalah yang penting. Tapi yang ni buta tak ada masalah jumpa. Butang tak ada masalah jumpa. Kadang dia sorok. Tapi tak apa, dah masuk TV dia jujur. Jadi maknanya berhias rumah, berhias kita dan ukirkan senyuman kita setulus ikhlas. Itu dia. Tapi maknanya isteri tak suspend Ustaz kalau pakai macam ni pun. Dah insya-Allah. Dia tahu nak pergi mana sangat. Tapi mana sangat.
Tak boleh. Sepadan negeri tak boleh. Sepadan negeri pun tak boleh ya. Nak kena cari pun cari dalam tu juga. Maknanya hari raya ni hari kemenangan. Maknanya jangan kita sedih, jangan kita rasa duka walaupun kita berjauhan dengan keluarga. Yang jauh kita dekatkan dengan panggilan video dan yang dekat kita jarak-jarakkan, jaga penjarakan sosial dan kita sentiasa basuh tangan kita dah Tori. Baik, insya-Allah. Baiklah, tanyalah Ustaz, setulus ikhlas. Hari ini kita bincangkan Aidilfitri cabaran baharu. Insya-Allah banyak lagi kita akan bincangkan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Kita rehat seketika. Baik, Kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz Setulus Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua barisan hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia dan warga Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan tahun ini raya kita adalah berbeza, iaitu raya pada wabak COVID-19. Apa yang penting ialah sama-sama kita pastikan kita patuh kepada SOP dan juga lindungi keluarga kita. Kita jaga keluarga kita dan kita jaga masyarakat kita. Sekian, terima kasih. Duhai bunda, duhai ayahanda. Ni awak sedih sangat ni. Ya Allah, hai, kita ni ke hari raya, mana boleh sedih. Manalah tahu teman tiba-tiba teringat kampung. Tadi kan ustaz kata kita kena gembira. Oh, kena gembira. Kena gembira. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua para penonton setia Tanyalah Ustaz. Hari ini Tanyalah Ustaz Setulus Ikhlas bersama dengan saya Da'i Hadari dan Da'i Aiman. Kita bincangkan, kita sama-sama diskusikan topik kita Aidilfitri cabaran baharu. Bukan setakat tetamu di Malaysia sahaja kita nak bersembang-sembang ni, kita ada tetamu kita daripada luar negara. Oi, ada ke? Ada. Siapa tu? Jadi kita selain bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas, kita juga bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nuzhan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar Adik Hadari? Selamat Hari Raya. Dia punya baju colour oren hari ni Ustaz ya. Nampak ceria bukan main lagi. Nampak ceria lah. Minta turun doskon orange balik lah. Oh ya. Baik Ustaz, macam mana keadaan kita di sana Ustaz? Di Singapura. Baik, Alhamdulillah. Kita di Singapura pada tahun ni saya rasa semua umat Islam akan berhari raya dengan perbezaan. Tapi kita khususnya di Singapura pada pagi ini, satu kelainan adalah kita akan berjemaah bersama di rumah untuk solat Hari Raya dan kemudian kita akan mendengarkan khutbah secara online, streaming yang akan disampaikan oleh mufti kita. Itu satu kelainan lah yang tak pernah ada. Jadi semua orang ada peluang untuk jadi imam solat Hari Raya di rumah. Alhamdulillah. Khutbah secara online saya. Sebab kalau di Malaysia ni kita ada yang berkhutbah di rumah saja. Sebab tu ayah-ayah di rumah ni dia orang cari buluh siap-siap. Katanya nak jadi tongkat untuk jadi khatib katanya. Satu lagi Ustaz, di Malaysia juga di mana situasinya kalau nak menziarahi itu tak boleh lebih daripada 20 orang. Tambahan pula kalau nak ke masjid tu ada had-had jemaahnya. Jadi macam mana juga di Singapura tu? Okey, buat kita pada hari ini kita masih menjalani circuit breaker. Maknanya kita tidak dibenarkan untuk ziarah lagi, belum lagi. Sebab itu adalah satu kelainan. Itu adalah satu orang kata pengorbanan, kemenangan kita yang berbeza sikit pada tahun ini. Dan kita hanya dibolehkan selepas 2 Jun nanti pada fasa pertama. Dia ada fasa-fasa peringkat apabila circuit breaker ni habis. Dan itu pun hanya digalakkan 2 orang sahaja pada satu hari untuk pergi ke rumah orang tua masing-masing sahaja. Jadi tahun ni kita ziarah dari bilik ke bilik je lah. Ataupun online lah. Online. Jadi masa kita banyak Ustaz ya di rumah. Kata makan kuih tu dah habis berbalang-balang dah. Tapi Ustaz, macam mana dengan masa yang banyak ini kita nak manfaatkan sebenarnya Hari Raya Aidilfitri ni Ustaz? Betul. Saya kira selain daripada kita puasa 6 pada esok-esok hari itu satu peluang untuk kita berpuasa 6. Kerana selalunya kalau biasa-biasa tu kita open house kan. Bila dah open house tu kadang-kadang dia tangguh. Jadi ini adalah satu peluang. Nombor satu untuk kita berpuasa 6. Kemudian selain daripadanya perbezaan kita pada kali ini antaranya adalah kita dapat semarakkan majlis-majlis ilmu terus. Jadi sama ada kita yang belajar ataupun mengajar. Kemudian sekolah-sekolah kita pun kelainannya adalah mereka buat home based learning. Maknanya masih lagi e-learning online.
pada buka sekolah nanti akan datang dalam 2 hari bulan dan seterusnya. Sekolah akan dibuka kembali pun masih ada yang sebahagiannya seminggu sekolah, seminggu e-learning. Jadi kita masih ada new norms itulah. Itu yang dapat saya katakan sedikit lah. Alhamdulillah. Itu Kita dia. manfaatkan online ni sebaik mungkin. Betul. Betul. Mungkin juga kita bersama juga Ustaz Nur Zahan ni, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas di sini. Dan merupakan sahabat ustaz juga lah. Oh ya. Jadi mungkin Ustaz Ilyas, cabaran tidak kira di mana sahaja, termasuklah di Singapura. Macam mana Ustaz melihat situasi ini sebenarnya menguatkan ukhuwah kita sesama Muslim sebenarnya? Ya, betul. Kita dalam hidup ni, sebagaimana yang Ustaz Nurzahan, sahabat saya sebut tadi, kali terakhir terjumpa Ustaz Nurzahan bila Ustaz ya? Kira-kira Isra Mi'raj dekat Masjid Hasanah. ya ingat Ustaz. Hai, bersilaturahim Tapi sini bukan pula. silaturahim. Seronok Ustaz Nurzahan Ramai ni. Isra Mi'raj. Tokoh dakwah terkenal Singapura dan Nusantara kita ni. Dan kita setuju. Maknanya dalam suasana ini, sama ada rakan-rakan kita Muslim di Singapura maupun di Malaysia, kita sedang menerapkan satu norma baru yang mana walaupun dia nampak kelainan, tetapi fadilatnya ataupun ganjaran yang kita nak damba daripada Allah SWT itu tetap sama. Iaitu macam tadi Ustaz Nurzahan kata, ziarah dari bilik ke bilik. Tak apalah, bilik anak ke bilik mak bapak, bersalam-salaman kan, menggugurkan dosa. Maknanya ia tetap berlangsung. Ia tetap berlangsung, cuma tak seperti biasa. Yalah, lansir pun tetap ditukar Ustaz walaupun tak ada orang ziarah. Maknanya kita tukar lansir. Jadi Al-Fadhil Ustaz, mungkin ada pesanan ketika sambut hari raya ni kepada seluruh masyarakat. Kan sebab kita lihat walaupun di Malaysia dan juga di Singapura itu pendekatan yang digunakan berbeza, namun cabaran yang kita hadapi itu sama. Jadi mungkin ada pesanan daripada Al-Fadhil Ustaz. Baik, betul. Jadi kita pun sedia maklum bahawa penyakit yang sedang melanda ni asymptomatik lah. Jadi keadaan kita di Singapura walaupun ada kelainan tapi ada persamaan juga. Jadi kita mengambil measures yang berbeza sedikit pada hari kali ini. Jadi nasihat ataupun saya punya harapan agar kita jadikan Hari Raya Aidilfitri ini ataupun Ramadan ini satu kenangan yang baik buat diri kita dalam kita memburu redha Allah, dalam kita bergembira, dalam kita mencari kemenangan. Maknanya walaupun kita terbatas secara fizikal lah, kalau contohnya kita di Singapura terbatas secara fizikal, tapi itu tidak menghambat diri kita untuk telefon mereka dan juga meminta maaf lebih-lebih lagi kepada golongan yang lebih vulnerable, orang-orang tua kita. Yang mana kita tahu kalau kita orang Singapura ni yang belum lagi beza stage dengan anda kan. Kita kalau ziarah mereka takut-takut nanti kita tak sedar kita pembawa wabak, pembawa bencana, itu lebih memudaratkan diri mereka kan. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita telefon online tapi dengan semangat yang sama untuk meminta maaf, untuk menceriakan, untuk menziarahi hati ibu bapa kita, dan kita berharap Hari Raya COVID ini menjadi satu hari raya yang penuh dengan kenangan yang baik, kerana kita melakukan ini tidak lain dan bukan juga demi kemanusiaan, demi alam raya sejagat dan juga mendapatkan ibadah kerana Allah. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan juga selamat hari raya kepada para kita punya frontliners yang telah bertungkus lumus untuk bersukang mata, masa, tenaga dan segala-galanya. Moga-moga semua perjuangan anda diterima oleh Allah SWT di dunia untuk kebaikan manusia sejagat dan juga di akhirat nanti sebagai satu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian yang mana saya dapat lihat di sini bahawa Ustaz sebutkan mohon maaf itu nandung-nandung dayang senandung, wahai cik adik maafkan kami. Jadi kami daripada Tanyalah Ustaz mohon maaf kepada Al-Fadhil Ustaz. Mungkin ada rezeki kita boleh jumpa lagi. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Nur Zahan ni, walaupun kita berjauhan namun terasa dekat. Walaupun cabaran itu dihadapi namun kita tetap tabah ya Aiman ya. Dan mungkin Ustaz, sebenarnya tadi ada disebut tentang hari kemenangan Ustaz ya. Aidilfitri kita sebut juga sebagai hari kemenangan. Betul. Macam mana kita nak motivasikan diri kita ni Ustaz? Yalah Ustaz pun dapat motivasi semalam kan, baru dapat kenal daun daun kunyit. Daun kunyit. Macam mana kita nak motivasikan diri kita ni untuk menang menghadapi cabaran COVID-19 ni Ustaz? Dia sebenarnya kalau kita lihat apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan latihan kepada kita dalam Ramadan, dan istimewa Ramadan yang baru lepas baru ni kita telah pun direzekikan Allah bertemu dengan dahlah Ramadan penghulu atau Sayyidul Syuhur, penghulu segala bulan, dan kebanyakan kita dalam bulan Ramadan baru ni di Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Berapa kali penghulu? Lepas tu hak menonton ni pula Tok Penghulu. Allahu Akbar.
1 Ramadan hari Jumaat, 8 Ramadan hari Jumaat, 15 Ramadan hari Jumaat, 22 Ramadan hari Jumaat, 29 Ramadan Jumaat lagi. Jadi maknanya dalam suasana kita berhadapan dengan cabaran pandemik ini, namun Allah masih berikan kita peluang-peluang. Dahlah penghulu segala bulan, penghulu segala hari, mustajab doa. Malam raya tadi pula pakat main pop-pop dah. La ilaha illallah, berebut dengan ataupun cari daun kunyit tak jumpa. Jangan begitu. Dia sebenarnya kita ni peluang Allah Ta'ala bagi itu perlu direbut. Sebab itu makna Syawal kalau kita tengok, Syawal ataupun dalam perkataan Syala tu maknanya al-irtifa'. Irtifa' ni maknanya naik, meningkat. Dia kalau macam orang yang nak naik pangkat, dia ada kursus kursus kenaikan pangkat semua. Jadi kursus yang kita sedang lalui baru-baru ini iaitu namanya kursus puasa lah di bulan Ramadan. Sama ada kursus dalam bentuk kita bangun awal sebelum subuh, ataupun buang rasa sayang pada harta dengan zakat fitrah, ataupun kita meninggalkan sedap tidur malam itu dengan qiyam apa semua. Maka di pagi raya, orang yang akan rasa seronoknya raya ialah orang yang dia telah pun lulus daripada ujian. Ujian apa? Ujian Ramadan. Baru namanya al-irtifa', meningkat dia punya darjat dia. Orang tua-tua dulu kata apa, kalau siapa tak puasa tak raya. Maknanya apa? Bukan tak raya, dia tak layak nak beraya tau. Sebab apa? Dia tak benar-benar menghayati erti Ramadan. Sebab Ramadan ni satu pengorbanan, dan bila kita berkorban akhirnya kita menang. Jadi Ustaz, biasanya lah bila Ustaz sebutkan sebentar tadi, pagi raya di antara aktiviti yang kita lakukan sampai satu baldi lah menangisnya kan, iaitu bermaaf-maafan. Sebab itu kita ada sahabat kita di Facebook bersama dengan Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, Aidilfitri tahun ini tiada kunjung mengunjung dan bermaaf-maafan. Adakah mohon maaf melalui WhatsApp, Facebook, Messenger dan sewaktu dengannya sudah dikira mencukupi? Adakah terampun dosa-dosa kita dengan meminta maaf cara begini? Mohon pencerahan. Jazakallahu khairan. Betul juga Ustaz. Kadang tu singkatan pula tu dalam WhatsApp, MM. Orang tanya apa dia? Minta maaf. Macam mana tu Ustaz? Buat gaya Ingat macam ni. multimedia. MM juga. Baik, terima kasih kepada yang mengajukan soalan. Dia begini, dalam hidup sekarang ini, kita lihat kita kata era zaman moden sekarang ini, ataupun kebejatan gadget teknologi ini, makin ramai manusia lebih kreatif menzahirkan apa isi hati. Ataupun setengah orang dia nak menzahirkan dia punya kemaafan dia dengan macam-macam cara. Sebab itu kita selalu diingatkan, kalau marah top upkan dengan wudu agar sejukkan jiwa. Kalau bingung, klikkan doa agar tenangkan hati. Kalau dipuji, reloadkan syukur agar tak alpa dengan puji-pujian. Kalau gagal, downloadkan usaha, tambahkan semangat. Kalau kecewa, restartkan balik tenaga untuk semangat baru. Kalau berdendam, deletekan buruk sangka agar hatimu tenang. Kalau suka sangat berbohong, backspacekan kata-katamu itu. Kadang-kadang kena railah bahasa budak-budak WeChat ni. Jadi ustaz pun terjebak sebenarnya. La ilaha illallah. Tapi jangan lupa hashtag tu Ustaz. Daun kunyit. Daun kunyit. Jadi dalam suasana norma baru ini, ada beberapa kaedah yang boleh kita kongsikan. Maknanya nilai ibadah tetap ada, pendekatannya sedikit berbeza. Antara yang boleh saya kongsikan, ada masa? Silakan. Okey, pertama sekali ialah kita boleh gantikan dalam bentuk atas talian online. Semalam saya telefon mak saya, lepas tu kami dua-dua beranak pakai takbir raya. Pakai telefon. Saya takbir raya dengan mak pun ikut sekali. Dia sebab syahdu sayu semua ada lah. Jadi boleh dibuat. Satu, syarat handphone ada ni lah, ada kredit lah. Satu. Yang keduanya ialah kita boleh gantikan dalam bentuk menzahirkan kita sayang kepada siapa-siapa pun. Tapi yang syar'i lah. Dengan tadi kawan kita kata dengan WhatsApp apa semua boleh. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, man ahabba rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Nabi kata kalau engkau sayang satu orang kau suka, sayang means kita ada rasa kasih pada dia. Nabi kata falyukhbirhu, bagi tahu bahawa engkau sayang pada dia.
Ini yang dibolehkan lah. Yang dibolehkan lah. Ini masalah cakap dengan orang muda ni. Dia bayangkan lain. Ini dalam konteks kita keluarga lah. Ya, keluarga lah. Ada orang dia sayang pada mak tapi dia nak zahirkan segan kan. Dah bermisai berjambang nak kata sayang kan macam. Lepas tu kena gelak balik. Ha ni apa ni? Apa ni tiba-tiba kan tanda-tanda nak kiamat ke apa ni? Jangan zahirkan. Bagi tahu seorang ayah sayang pada anak-anak. Dalam grup WhatsApp tu kan, grup WhatsApp anak-anak Cik Man apa contohlah. Bagi tahu ayah sayang anak-anak ayah semua walau di perantauan, doakan ayah dan mak sihat di sini. Bagi tahu kata saya itu sunnah. Lagi apa? Kita menggembirakan orang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut man laqiya akhahu bima yuhibbu liyasurrahu bizalika sarahullah yaumal qiyamah. Kata Nabi, siapa-siapa yang bertemu satu orang muslim dan dia berjumpa tu pula dalam keadaan menggembirakan saudaranya. Apa dia akan dapat? Allah gembirakan dia di hari kiamat. Hari penuh kegerunan, hari penuh kita panggil apa? Panik, takut semua. Allah gembirakan orang-orang yang ketika di dunia dulu, mangkali dia mungkin pengacara program. Mangkali dia jangan kebang sangat no. Jadi dia menceriakan orang, maka dia akan diceriakan Allah di hari akhirat nanti. Sangat getir itu, Ustaz. Ya betul. Sekarang banyak platform media untuk menceriakan ahli keluarga, mak kita, orang tua kita di kampung apa, ceriakan dia. Lagu-lagu yang bersesuaian lah. Jangan lagu-lagu sedih sangat kan. Tapi kadang tak boleh move on lah, Ustaz. Maklumlah Kak Long dapat harta peninggalan wasiat tu lebih. Kita ni yang bongsu ni dapat tepi-tepi longkang je. Mujur dapat longkang. Mujur dapat longkang. Jadi maknanya kita dalam suasana Bahaya Raya ni tetap nilai-nilai kasih sayang, kemaafan, silaturahim tetap dapat dijalin dan diteruskan. Cuma kaedahnya sedikit berbeza. Saya suka bila Ustaz sebut tentang silaturahim tadi. Ada satu soalan ni Ustaz daripada penonton kita berkaitan dengan silaturahim ni. Teratai Uda di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam. Salam Aidilfitri. Bagaimana adab yang perlu kita lakukan apabila ada tetamu yang hadir ke rumah untuk berhari raya walaupun perintah kawalan pergerakan telah diumumkan? Dia datang juga. Kita risau. Kadang-kadang ada juga yang berbuat signboard, minta maaf, jangan datang. Kami tak terima tetamu. Macam mana Ustaz? Dia macam ni. Kita sebab tu ialah namanya norma baru kan. Jadi kita nak memahamkan orang pun dia nak bagi sebab setengah orang dia kata, "Alah takkanlah virus tu senang sangat. Ni hari ni musim-musim hari ni virus cuti." Jangan. Virus beraya katanya. Virus pun beraya balik kampung ke apa. Dia sebenarnya kita ni sebagai orang Islam kita kena sedar bahawa kunjung-kunjung bertamu, adab tamu ni satu benda yang ada dalam Islam. Hatta Nabi Muhammad SAW menyebutkan, inna dhaifa iza dakhala baitil mu'min dakhala ma'ahu alfun barakah wa alfun rahmah. Kata Nabi, apabila masuk saja satu orang tetamu, maka masuk bersama dengannya ialah 1000 keberkatan, 1000 rahmat, 1000 kasih sayang daripada Allah SWT. Each person, setiap orang tu. Jadi kiralah jangan sampai lebih 20 orang. Kerajaan bagi tahu saya siap. Tiba-tiba kata polis datang depan rumah tu. Ramai sangat spray ni cek seorang sikit. Jadi tapi bila dia dah datang sekalipun, macam mana kita nak memahamkan orang begini. Kalau nak datang juga tuan rumah dia atas tuan rumah sebenarnya. Dan tuan rumah sekalipun kalau tak bagi masuk, tu tak ada masalah, tak kata berdosa. Malah kalau nak pergi juga ada adab yang perlu dijaga, yang perlu kita santuni. Boleh saya kongsikan sebab kan? Satu dulu. Yang pertamanya ialah bila nak datang sekalipun kalau boleh minta izin dulu. Minta izin. Apa bahasa sekarang? Roger dulu. Roger dulu. Jangan tiba-tiba coy ada depan mata. Jangan begitu. Sebab kita takut dia akan membuatkan tuan rumah jadi tak selesa. Persiapan semua tak ada. Jadi rumah dalam keadaan tak bersiap. Sedikit sebanyak. Ada setengah tu siap di pagar depan tu, kursi tamu di luar. Bubuh notis siap. Siap ada lagi. Pastikan tangan disanitasi dahulu. Baik Ustaz, kita sedih lah kadang-kadang kita tak dapat pulang kampung, tak dapat tengok mak ayah sebagainya. Tapi sebenarnya ada sahabat kita ni mungkin lebih sedih, tapi kita boleh tengok dia senyum lagi. Walaupun mereka ini berjauhan daripada keluarga, duduk di perantauan. Jadi kita nak melihat sahabat-sahabat kita di sana, tapi kita berehat seketika. Biasakan norma baharu. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan setulus ikhlas. Ya, nantikan selepas ini. Assalamualaikum. Kami
Pelajar Perubatan tahun akhir Sechenov University Moskow, Rusia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Stay safe and be healthy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami mahasiswa tahun akhir Universiti Islam Madinah Arab Saudi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Stay safe, stay at home. Selamat Hari Raya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا
الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah merupakan satu syiar kita sebagai seorang Islam dan disunatkan untuk kita bertakbir daripada kita last kita buka puasa semalam sampailah pagi ini. Jadi bila kita melihatkan tentang takbir kita ini merupakan tanda kemenangan kita. Walaupun yalah tadi banyak harmoni dia tadi ya. Ada yang duduk di dapur, ada yang ekor, ada yang ke depan kepala. Tapi maknanya kita ucapkan tahniahlah kepada pihak produksi yang menyediakan video ni. Bukan senang ya. Betul. Dan paling penting bila kita lihat takbir tadi diselang-selikan dengan klip yang menunjukkan bagaimana keadaan ni Ustaz ya. Begitu pilu dan sayu terasa apabila kita lihat ada frontliners, mereka yang berada di barisan hadapan juga bekerja dan orang kata sanggup berkorban apa sahaja untuk masyarakat itu sendiri. Dan mungkin Ustaz kita nak bawakan kepada semua juga di mana di sebalik orang-orang yang berada di barisan hadapan ada mereka yang turut membantu golongan barisan hadapan ni Aiman. Dan ada yang bersama dengan kita pada hari ini. Siapa dia Haturi? Dan paling penting kita bertuah kerana pada pagi ini kita bersama dengan seorang doktor yang walaupun seorang doktor namun tetap membantu mereka yang berada di barisan hadapan. Jadi kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Ibrahim Syahrudin, Ketua Koordinator Tabung COVID-19 Meet Tweet My. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Tu dah keluar dah suara doktor. Dah keluar dah suara tu. Agaknya makan lemak banyak sangat doktor. Apa khabar doktor? Assalamualaikum. Jadi doktor, bagaimana raya pada hari ini? Nampak santai je pagi ni doktor. Itulah pagi ni biasanya pagi raya kita busy-busy sibuk kemas rumah apa semua, tapi pagi ni kita beraya kat rumah je dengan keluarga terdekat saja. Jadi itulah tenanglah sikit. Ya. Baik, sebenarnya kami di sini ambil kesempatanlah ucapkan tahniah kepada pihak doktor dan juga Meet Tweet My kerana membantu, dan saya sempat lihat bagaimana Meet Tweet My satu program yang begitu hebat membantu mereka yang berada di barisan hadapan. Walaupun dalam tak silap saya beberapa tempoh yang singkat namun berjaya mengumpul RM100,000 lebih dalam membantu golongan berada di barisan hadapan ni. Jadi kita nak tahulah apa itu Meet Tweet My ni doktor, silakan. Okey, sebelum tu alhamdulillah terima kasih kerana menjemput saya ke dalam program Tanya Jawab Ustaz ini. Ya. Kita telah berjaya mengumpul 940,000. 940,000 bukan 100,000. Masya Allah. Hampir 1 juta. Hampir 1 juta dalam masa kurang daripada 2-3 bulan ni. Allah. Dari PKP 1. InsyaAllah. Jadi Meet Tweet My ni adalah satu pergabungan rakan-rakan perubatan, doktor-doktor, optometri, kardiologis, fisioterapi. Jadi kami semua berkumpul memberikan maklumat-maklumat kesihatan di alam maya, iaitu di Twitter, kerana banyak sumber-sumber yang tak sahih. Jadi kami nak sampaikan ilmu yang betul kepada masyarakat di alam maya, terutamanya di Twitter. Jadi rakan-rakan kami yang bila kena COVID, rakan-rakan kami sendiri yang kena impact COVID, yang terpaksa bekerja sebagai frontliners, menangis, terpaksa dikuarantinkan daripada keluarga, terpaksa bekerja di hospital sepanjang masa. Jadi kami rasa terpanggil untuk memberikan mereka sesuatu kepada frontliners. Jadi kami tubuhkan tabung COVID MTM. Tabung COVID-19 MTM ini adalah khas untuk frontliners. Mula-mula kami nak buat projek makanan je, tapi sekarang ada 9 projek di bawah tabung Meet Tweet My ni. Ada 9 projek yang kita berikan khas untuk frontliners kita.
Baik doktor, suatu perkara yang doktor lakukan ini memberi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia. Sedangkan doktor pun dah jenuh nak mikirkan pesakit sebagainya tapi masih memikirkan sahabat-sahabat lain yang dalam keadaan kesusahan. Baik, adakah bantuan masih diteruskan sehingga kini doktor? Masih diteruskan, bantuan masih diteruskan sekarang ini selagi ada COVID, selagi ada PKPB, kita masih lakukan bantuan ini kerana kita tak tahu COVID ini tak akan selesai dalam waktu yang sementara. Kerana kan mungkin lepas raya ni insyaAllah tak ada, tapi kalau ada kluster raya pula, jadi meningkat pula numbers ni. Jadi kita sebagai kesihatan dan sentiasa bersedia. Jadi kita baru saja memberikan 100,000 sumbangan prihatin kepada PPK. PPK ini untuk sambutan raya lah. PPK ini adalah pembantu perawatan kesihatan B40 ataupun grade mereka adalah U11 hingga U14. Ya, jadi mereka adalah di peringkat entry level dalam KKM. Jadi mereka adalah pembantu, mereka juga adalah frontline. Tapi gaji mereka tidaklah begitu banyak. Jadi kita berikan 100,000 kepada semua PPK di hospital COVID dan Habib COVID. Bukan sikit ya, Dori. Betul. Mungkin doktor, kita nak ambil satu kesempatan juga di sini nak tanyakan bagi mungkin penonton juga nak tahu ni doktor. Hari ini hari raya dan mungkin apakah cabaran? Yalah, topik kita hari ini Tulus Ikhlas pun iaitu Aidilfitri cabaran baharu. Apakah cabaran yang dihadapi oleh doktor dan juga pasukan doktor tambah-tambah yalah sanggup memberikan komitmen tambahan walaupun ada tugas sendiri. Silakan doktor. Okey. Antara cabaran-cabarannya adalah banyak daripada rakan-rakan perjuangan kami yang perlu bertugas pada hari ini. Bertugas pada hari ini dan bertugas pada malam tadi, hari ini, malam nanti. Jadi sebenarnya perkara ini tidaklah dari bidang kesihatan tidaklah terlalu janggal kerana memang mereka ada melakukan on-call. Mereka ambil setiap tahun, selangkah beberapa tahun-tahun yang akan mengambil yang perlu on-call pada hari raya. Jadi cuma siapalah yang sebenarnya hari ini mereka akan bertugas. Tapi suasana walaupun bertugas, tapi suasana di hospital masih kita rasa sambutan raya tu. Wow. Maknanya ada perkara yang kita lakukan pada hari ini dapat mengubat duka lara di jiwa tu. Baik doktor, sebenarnya dengan Hari Raya Aidilfitri ini mungkin ada sedikit ucapan daripada doktor untuk kita semua. Untuk semua jugalah yang bertugas mungkin macam doktor, silakan. Okey, kepada semua orang yang menyambut Hari Raya pada hari ini, jaga SOP. Saya tahu ramai dah tahu pasal SOP. Kalau tak tahu apa itu SOP pada Hari Raya, cari. Ada banyak di media sosial. Jaga penjarakan sosial, sentiasa basuh tangan, kurangkan cium pipi tu. Kan, salam pipi. Kalau main nangis pun biar nangis dulu, lap, wash kan. Lepas tu baru salam. Kita perlu berjaga kerana frontliners kita. Saya suka satu quote ni yang mengatakan sekarang ni petugas kesihatan adalah the last line of defense. Tapi kita adalah frontliners. Semua rakyat-rakyat ni adalah frontliners sekarang. Sebab kita yang akan pergi beraya, kita akan berjumpa orang. Jadi kita perlu menjaga. Kalau kita tak jaga, maka akan naiklah kembali curve yang kita dah berjaya kan di Malaysia ni. Jadi saya suka panggil semua orang sekarang ni, semua rakyat yang beraya adalah frontliners dan kita sedang berjuang. Betul. Jadi kita kena berjuang dengan cara yang betul, mengikut SOP supaya tidak menaikkan lengkuk COVID-19. Terima kasih doktor atas pencerahan yang diberikan. Kita yakin dan percaya kalau tak adalah abang-abang doktor kita ni, macam manalah gamaknya kita. Tak mampu untuk. Jadi terima kasih. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Aiman dan juga Ustaz ya. Bila kita lihat apa yang dilakukan oleh doktor ini, sebenarnya satu perkara yang sangat hebat, iaitu wa ta'awanu, kita tolong-menolong melakukan ke arah kebaikan dan takwa itu. Cumanya Ustaz, ada satu soalan yang sangat sesuai juga untuk kita ketengahkan daripada AJ Diana di Facebook ni. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i serta kru penerbitan. Bolehkah kita katakan
bahawa kemenangan berpuasa di bulan Ramadan seterusnya menyambut Syawal kali ini adalah titik kemenangan kita menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Malah membuktikan kemampuan kita semua dalam menjalani kehidupan di luar kebiasaan kita selama ini. Mohon perkongsian daripada Ustaz. Adakah ini hikmah daripada ujian, Ustaz? Silakan. Bagus soalan daripada AJ Diana. Adakah sambutan Syawal ataupun Syawal yang kita sambut sekarang ni merupakan suatu titik kemenangan kita? Jawapannya kemenangan, tapi ia bukan lagi suatu bentuk kemenangan secara total lagi. Sebab kemenangan bagi orang Islam sebenar-benarnya bagi kita hamba Allah Taala ni apabila dapat masuk ke dalam syurga dengan mendapat redha daripada Allah SWT. Itulah kemenangan paling sejati. Hakiki menang betul itu. Kan? Kerana apa? Saya ingat kisah Imam Malik ketika mana beliau di hujung-hujung usia, kita panggil apa, dah nazak nak meninggal kan masa tu. Anak-anak semua datang dekat-dekat semua, dia kata pergi jauh. Bukanlah dia suruh pergi jauh anak-anak tu sebab dia tak suka anak datang dekat ke apa, tidak. Sebenarnya pada ketika itu ada bisikan-bisikan syaitan mengatakan bahawa kau sudah berjaya. Kau sudah berjaya, kau sudah bagus, hidup kau soleh, hidup kau dipenuhi syarat dengan amal-amal baik. Tahniah, kau sudah berjaya. Sehingga nazak diguna syaitan. Jadi itu yang sebab dia kata pergi jauh. Sana, pergi jauh. Sebab apa? Dia nak halau syaitan tu sebenarnya. Dia nak beritahu apa sini kawan-kawan semua, para penonton semua. Rupanya itu adalah bisikan syaitan nak membuatkan manusia yang di hujung-hujung tu, manusia ni bila dia rasa dia dah selamat, maka dia pun lalai daripada mungkin nak berzikir di saat-saat akhir, mungkin nak taubat ke apa. Dia tak mahu macam tu. Jadi apa tu kata Imam Malik, selagi aku tak dapat melangkahkan kaki aku masuk ke dalam syurga, aku belum dikira berjaya. Itu kalam orang soleh yang patut jadi pegangan kita semua. Tapi tak menafikan Syawal tetap diraikan sebagai kejayaan kita menempuh ujian Ramadan. Tapi kalau ditanyakan kejayaan yang sebenar-benarnya jaya tu ialah selain daripada dapat daun kunyit, kena hashtag ni, kan? Ataupun menyiapkan kuih samprit semalam, 1:30 pagi orang hantar lemang kat saya semalam. Ada order kan? Tak, kita order dia. Dia hantar ke kita. Lama dia kata kayu api basah ke apa. Tak apalah. Yang pentingnya kejayaan hakiki bagi seorang Muslim melangkah kaki masuk syurga dengan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Leha, Mak Long dan semua yang ada di rumah tu jangan duk simpan Quran lagi. Jangan Cik Kia pun sama. Jangan rasa berjaya lagi. Cik Kia juga. Okey Ustaz. Bila sebut tentang kemenangan ni Ustaz, saya nak sentuh sikitlah. Aidilfitri disebut juga sebagai hari kembali kita kepada fitrah, kembali kita kepada kesucian. Bagaimana Ustaz jika disebut tadilah bagaimana kita sebenarnya ditarbiyah dalam bulan Ramadan tu sebenarnya menyucikan diri kita sebenarnya dalam kita sampai ke satu hari yang kita kembali kepada fitrah tu. Silakan. Betul. Ada ya'idu ataupun kita kembalilah, maknanya kita kembali. Aid, kita kembali. Kembali dalam erti kata apa? Dia juga boleh bawa maksud berulang-ulang. Maknanya setiap tahun kita akan mengulang sambutannya. Tapi kalau kata kembali itu maknanya kembali kepada fitrah. Aidul Fitr maknanya kembali kepada fitrah. Fitrah yang macam mana? Iaitu kata setengah ulama, iaitu kita kembali kepada fitrah asal kejadian kita. Dalam keadaan apa? Hadis kita selalu dengar, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak-anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan fitrah itu maknanya dalam keadaan mentauhidkan Allah. Dulu kan masa Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian semua? Lalu kita pun jawab, lupa dah, lama dah. Bala, kita jawab, of course. Bahkan engkaulah Tuhan kami. Tapi bila lahir, habis carca merba semua, jadi mengauk habis semua. Jadi kita lahir dalam keadaan fitrah maknanya bersih. Jadi kalau orang yang keluar daripada Ramadan ni diumpamakan bersih, suci, kain putih ataupun seperti bayi, apa yang boleh kita belajar daripada baby? Bayi, bukan baby shark, baby lah. Baby ni dia mana ada sombong, dia mana ada dengki, dan dia tidak ada perasaan yang tercela dalam jiwa baby. Baby ni siapa nak dokong dia, silakanlah.
seronok. Tak ada orang pak cik tu datang dukung dia. No. Sanitize dulu. Tak ada. Mana ada baby? Tak ada sombong, tak ada perangai itu ini. Jadi umpamanya orang yang berhari raya ini, dia macam baby. Dia tak ada sombong, tak ada dengki. Dia tengok jiran pasang lampu raya baru, okey rezeki dia. Kan jiran sebelah berseronok dengan apa mungkin anak dia yang duduk dengan dia ke apa. Dia okey alhamdulillah. Baby. Yelah Ustaz. Baby ni tambahan pula dia memang panggil isteri dia baby. Sebab baby ni jujur lah. Kadang-kadang jujur. balik rumah mak mertua, mak tok, ayah tak puasa. Jujur. Tapi kita nak Dia bicara mak selepas tok tu ini. nak dapat baby lagi. Mungkin juga dapat baby juga. Eloklah tu ya. Jadi kita bila kita menyebutkan tentang kemenangan di bulan Hari Raya Aidilfitri ini, bagaimana untuk kita membalasnya, salah satunya dengan cara kita bersyukur. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak berehat seketika. Ya, jangan lupa kepada anda semua yang belum bayar zakat fitrah, masih ada masa lagi ni. Cepat bayar zakat fitrah. Nantikan selepas ini banyak lagi kita akan bincangkan dalam Tanyalah Ustaz Setulus Ikhlas. Kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Jojo dari One Nation MCs ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin. Hashtag stay safe everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pemirsa Tanya Ustadz di TV3, selamat merayakan Aidilfitri. Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih merasakan raya. Sementara ada beberapa saudara-saudara kita, sahabat kita yang mereka dipanggil oleh Allah atas pandemi yang ada sekarang ini. Jadi Masya Allah luar biasa. Momen Idul Fitri kali ini adalah momen kita memperbaiki diri. Bagaimana kita menyusun kembali langkah kita, bagaimana berdiri di atas kehidupan ini menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah yang dicintai, yang diridhoinya. Masya Allah, ingat ya, stay at home, jaga diri, jangan kemana-mana dulu sampai pandemi ini selesai. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, saya Amar Bahrin. Saya Amira Rosli. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kekalkan jarak selamat anda. Dan jaga kesihatan anda. Hanya ku sampaikan doa dan kiriman tulus ikhlas. Dari jauh ku pohonkan ampun maaf. Kenapa lagu sedih je pagi ni? Sedih je pagi ni. Yang penting anda semua masih lagi menonton Tanyalah Ustaz Setulus Ikhlas. Dan hari ini bersama dengan saya Dai Hadari dan juga Dai Aiman. Dan kita bersama juga dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas Maya Proposal. Alhamdulillah, okey. Masih lagi okey Ustaz. Cuma tengah jealous ni. Mak tengah makan apa kat rumah ni? Rindu. Itu rindu betul tu. Rindu. Okey, baiklah Ustaz. Ada satu soalan yang cantik juga bila sebut tentang tadi kita sebelum rehat ada kaitan dengan saya sebut tadi tentang zakat. Ada soalan berkaitan dengan zakat ni. Zaliha Haji Muhammad Noh di Facebook ni katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Soalannya, memandangkan zakat fitrah tahun ini dibayar melalui atas talian ataupun online, bagaimanakah jika saya tidak memahami cara penggunaannya? Adakah boleh saya menangguhkan pembayaran zakat fitrah hingga tahun depan? Apakah hukumnya Ustaz? Baik, terima kasih. Zakat fitrah ni dia merupakan satu perkara yang perlu diambil berat. Kalau nak ikutkan, kita dicadangkan supaya memang ada orang dia lebih memilih untuk bayar di akhir-akhir atau saat-saat akhir, tapi kita lebih digalakkan, dicadangkan bayar lebih awal. Sebab dalam konteks dunia hari ini, dengan pembayaran lebih awal tu dapat memudahkan urusan pengagihan, dapat dijalankan dengan lebih sistematik semua. Jadi pada hari ini tak ada alasan kita untuk kata saya tak tahu cara lah apa semua. Main Facebook boleh. Main Facebook boleh. Buat akaun Facebook boleh. Jadi maknanya tak ada alasan.
mudah sangat-sangat. Saya tak kisah di mana-mana negeri pun sekarang ni dah ada pembayaran secara atas talian. Ada yang sebelum ni kita pernah dengar kaedah seolah-olah dia macam drive-thru lah. Bayar secara drive-thru. Jadi bukan makan je drive-thru, Ustaz? Tidak. Tak ada alasan. Jadi usaha ke mana pun untuk dapat bayar juga. Ni sekarang sempat ni. Betul, masih lagi sempat, Ustaz. Minta tolong anak ke cucu hak pandai IT sikit ke apa kan. Daripada menengok apa Facebook. Bayarlah zakat dulu. Kan. Pertama kalau di rumah tu ayah bagi tahu dekat anak-anak lah sebelum jadi imam tu, anak-anak dah bayar zakat fitrah ke belum. Kena ingatkan kepada anak yang dah bekerja tu ya. Maknanya memberikan kesan kepada kita dalam kita membersihkan harta-harta kita. Jadi Al-Fadhil Ustaz, kita ada ni kita bersama dengan Syekh Muhammad Abdul Aziz Ghani. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Kaifa baik. hal? Selamat hari raya. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Baik Syekh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kullu aam wa antum bikhair. Amin, amin rabbal alamin. Baik Syekh Ghanim, taqabbalallahu minna wa minka, insyaallah kami doakan Syekh berada dalam keadaan sihat. Cumanya Syekh, di awal pagi Syawal ni kita nak tanyakan dululah bagaimana keadaan di Perancis sekarang ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Terima kasih kepada TV3 khususnya rancangan Taniulah Ustaz kerana sudi jemput saya pada pagi yang mulia ini, pagi 1 Syawal. Sebenarnya kami dekat France ni kita belum solat raya lagi sebab sekarang ni masih lagi pukul 1:30 pagi. 1:30 pagi. Kita baru saja sudah solat Isyak. Isyak kat sini pukul 12:03. Allah. Dan alhamdulillah sudah solat tasbih dan kita subuh insya-Allah pukul 4:03 dan selepas subuh tu insya-Allah pukul 9 pagilah kita akan solat raya tapi dekat rumah. So seperti mana yang kita tahu dunia hari ini dilindungi apa nama ni COVID-19 ya. Ya, dengan COVID business kita panggil dekat France ni COVID business atau COVID-19. So kita salat kat rumah saja. Walaupun hari ini barulah dibenarkan oleh kerajaan Perancis rumah ibadah boleh dibukakan, tetapi alhamdulillah Majlis Persatuan Muslim di France ni kita sudah sepakat atau sudah selepas berbagai perbincangan bahawa lebih baik kita tunggu kat rumah dulu. Tunggu kat rumah dulu. Sebab kita hari ini kita tahu banyak orang Islam terlalu rindu sangat nak balik ke masjid. Jadi kita takut luar kawalan. Luar kawalan. Orang bawa pergi dengan keluarga semua sekali. Jadi kalaulah kena jangkitan seorang dua nanti berbahaya. Boleh disabitkan tutup masjid. So lebih baik kita utamakan maslahat lah. Meskipun hukum salat sunat raya ni adalah sunat muakkadah. So kita boleh buat dekat rumah dan kita boleh lagi lah kita melatihkan diri. Individu masing-masing boleh menjadi imam. Baik Ustaz. Ustaz sebagai penasihat am dan ahli Lajnah Fatwa Al-Azhar Syarif Tan Tomsi. Baik, kita nak mendapat nasihat pada Al-Fadhil Ustaz bila mana kita merasa bongkak, kita merasa riak, kita merasakan bahawa tak ada dah kuasa lain yang dapat menentang kita. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan tentera yang sangat kecil dalam memberi pelajaran kepada kita dalam musim PKP ini. Jadi apa pandangan Al-Fadhil Ustaz? Apa hikmahnya? Ya. Yalah, setiap perbuatan mestinya ada hikmah. Tetapi mungkin di mata kita ni kita nampak yang negatif. Sebenarnya lebih baik kita tengok dengan mata positif. Hari ini saya umur 43 tahun. Saya tak pernah melalui Ramadan yang begitu indah. Walaupun kita tidak dapat hadir di masjid,
tapi rumah kita sendiri sudah dijadikan masjid dengan berbagai aktiviti. Ya, maknanya hari ini adalah satu peluang bagi semua individu Islam untuk nak jadi imam, nak jadi bilal, nak jadi siyak, nak jadi tukang selawat, okey, nak jadi tukang baca doa, nak jadi berbagai. Kita boleh buat seperti mana para sahabat dulu melatihkan anak untuk nak jadi imam tarawih dan sebagainya. Yeah. Kita boleh buat tadarus dekat rumah dengan keluarga. Kalau di Ramadan dulu kita buat tadarus lepas asar dekat masjid, hari ini rumah kita pun jadi tempat tadarus. Okey. Dan memang benda ni sudah disebutkan oleh para alim ulama dari dulu lagi. Ya, seperti mana Al-Imam As-Suyuti dan Al-Imam Al-Qarafi. Orang yang adat dia selalunya salat jemaah dekat masjid. Andanya kalau kena halangan oleh kerana wabak atau oleh kerana uzur atau apa saja, maka dia boleh dapat pahala ganjaran seperti mana orang yang dapat hadir juga. Sebab niat Nabi SAW bersabda, niatul mar'i khairu min amal. So kita kira niatlah di sini. Kalau orang selalunya i'tikaf pada 10 malam terakhir tetapi oleh kerana perintah terhad kawalan, maka dia boleh dapat juga. Maknanya yang biasa pergi ke masjid itu dia tak perlu bimbang lah. Maknanya dia tetap dapat pahala yang sama. Jadi terima kasih. Terima kasih Syaroni. Fadil Ustaz. Alhamdulillah. Ada rezeki kita jumpa lagi selepas ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sampaikan salam kami kepada semua sahabat-sahabat di sana, insya-Allah. Tadi Ustaz kata Ustaz 40 tapi nampak macam 25 lah. Itu nampak muda tu Syaroni. Baik Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya, selamat raya. Itu dia. Ustaz, banyak yang kita dapat belajar daripada apa yang dikupaskan, dikongsikan oleh Syekh. InsyaAllah kejap lagi ada soalan berkaitan dengan apa yang dikupaskan oleh Syekh untuk kepada Ustaz. Cumanya kepada para penonton sekalian, ada sesuatu pesanan yang nak disampaikan kepada anda semua, iaitu kapsul daripada Celcom. Jom sama-sama kita tonton. Amin ya rabbal alamin. Pagi-pagi ni Hadori nampak kuih tu sejuk lagi ya. Alhamdulillah kita nak makan agaknya. Masih lagi was-was Ustaz. Boleh ke makan ni tapi hak putih tu jangan. Hak putih tu jangan. Telan ni macam tu. Maknanya sebelum kita makan pun kita kena cuci tangan sebagainya lah. Maknanya kena tulis siap-siap tu. Budak-budak lagi bukan kira. Maknanya kita kena hadapi musim ini dengan positif lah Hadori. Ya betul. Paling penting kita terus pandang positif, kita kena lihat sesuatu itu ada hikmah di sebaliknya. Itu kejap lagi kita nak tanya kepada Ustaz. Tapi Aiman, ada soalan ni daripada penonton kita ni. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Selamat Hari Raya. Selamat Raya kepada Syekh Ronizam. Soalan saya, Ustaz, cabaran baru Hari Raya Aidilfitri kali ini termasuk juga bagi ibu bapa di kampung halaman yang mungkin baru kali pertama menyambut Hari Raya tanpa kehadiran anak-anak dan cucu-cucu. Akibat sekatan rentas negeri kali ini, persoalannya bagaimanakah kita hendak meyakini bahawa cabaran Aidilfitri kali ini sebagai suatu kebaikan kita dan semua rakyat Malaysia supaya tidak berlakunya penularan virus ke kampung halaman masing-masing. Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Taiping Perak. Syekh Ronizam. Ini yang soalan yang saya nak tanya tadi. Orang Perak. Orang Perak artinya. Yalah Ustaz, macam Syekh Ronizam sebut tadi, kita kena pandang positif. Bila kerajaan kata jangan pulang ke kampung, janganlah. Tapi ada yang pandang negatif. Apa pula ini tak sepatutnya, kita kena balik setiap kali raya. Rasa bersalah kan? Tak balik ke kampung. Macam mana tu Ustaz? Ya baik. Saya nampak terima kasih soalan sangat cantik dan ada 3 perkara yang saya nampak di sini. Dai Aiman, Dai Hadari ya. Pertama sekali ialah ketaatan kita kepada pemimpin pemerintah kita, iaitu ulil amri. Kan, taat pada Allah, taat pada Rasul dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Satu, taat selagi mana arahan ataupun yang dikeluarkan itu tidak bercanggah dengan syariat demi untuk keselamatan semua. Satu. Yang keduanya, la darar wala dirar. Jangan kau cari masalah ataupun kerana kau orang lain jadi masalah. Jangan gitu. Jangan sampai kerana kita orang lain jadi susah. Tak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau mencampakkan diri kau ke arah
kebinasaan. Itu kena pegang yang tu. Dan yang ketiganya, Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi berpesan pada kita dalam isu penularan wabak taun sendiri, Nabi mengingatkan bahawa idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Jika kalian semua tahu kawasan tu atau satu tempat itu, zon itu adanya taun, kalau istilahnya taun, tapi bagi kita istilah umumnya wabak lah. Fala tadkhuluha, jangan kau masuk. Maka jangan masuk pula. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan kalau engkau daripada kawasan tu, zon tersebut yang dah ada penularan tu, jangan keluar daripada kawasan itu. Maknanya apa yang telah digaris pandukan, sama ada pihak MKN sendiri, pihak kerajaan kita sendiri, adalah untuk memastikan rakyat semua dalam keadaan sihat. Kenapa? Dia kalau masing-masing tak sihat, penularan wabak ni akan lebih berpanjangan. Na'udzubillah. Kita bimbang dia akan menjejaskan banyak perkara, banyak sektor dan juga industri. Sebab sekarang ni banyak industri terpaksa ditangguhkan, ada yang perlahan diberhentikan kerja, diberhentikan pekerja tu sendiri tak ada gaji, bulan-bulan ada overheadnya. Orang kata apa, saya ustaz dah tak ada kerja, parah hidung. Kadang ada orang hidung pun dah tak ada. Jadi macam mana saya nak melalui kehidupan ni? Jadi positifnya ialah kita memandang dari satu sudut, Allah nak mengajar kita hidup berdikari. Mungkin ada cara lain kita boleh cari rezeki. Rezeki Allah ni luas. Kalau ulama bincang ada 8 jalan rezeki selain daripada yang kita nampak. Ada kawan-kawan kita yang COD, penghantaran jadi runner, kan. Jadi itu semua adalah jalan-jalan rezeki. Allah mengajar kita. Manalah tahu kita kan akhir zaman. Sampai satu ketika di mana keadaan mencengkam semua keadaan, menyebabkan kita pada waktu tu terpaksa untuk jadi ada kendiri, dipanggil kemahiran sendiri pada waktu tu. Mungkin ada yang sekarang dah pandai tanam pokok sendiri, ada yang dah tanam padi itu besar sangat. Tapi apa jualah, maknanya rezeki itu dengan pelbagai cara. Kalau bahasa nak mudah faham lah, kadang panjang cerita pun nak bagi fahamnya senang. What happens to you, dengan izin, what happens to you is not important. Ini bahasa orang kampung ustaz ni. Lebih kurang. Tanda mengenang ni. Sekejap cakap orang Perancis. What happens to you is not important. But what happens in you is more important. Apa yang berlaku pada kita tak apa penting sangat, tapi apa yang berlaku dalam diri kita, keyakinan kita, cara pandang kita terhadap apa yang berlaku ini jauh lebih penting. Mudah-mudahan itu akan dapat memberikan kita semangat dalam kehidupan walau dalam ujian. Yang penting kita berusaha, itu paling penting. Betul. Allah nak bagi tu macam mana tu semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, terima kasih atas penjelasan yang Ustaz berikan. Terus makan kuih, terus makan lemang, terus makan rendang kita pada hari ini. Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir. Jangan kita lupa, akan ada sambungannya selepas ini di TV9. Jadi terus setia bersama kami. Jangan ke mana-mana. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, setulus ikhlas.